Assalamualaikum dan hai. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan report chapter 1 bagi projek kami iaitu Bank Shilling. Nama saya Nurin Nadira binti Muhammad Husaini Fitri. Nombor matrik 10 DPM 22F1017. Saya Nur Fatihah binti Syamsul, nombor matrik 10 DPM 22F1009. Nama saya Nivia Anam Perempuan Ganesan dan nombor matrik saya 10 DPM 22F1044. Nama saya Tisha Ana Perempuan Judge. Nombor matrik saya adalah 10 DPM 22F1083. Isi kandungan yang terdapat dalam video ini adalah 1.1 pendahuluan, 1.2 latar belakang projek, 1.3 penyataan masalah, 1.4 objektif projek, 1.5 persoalan projek, 1.6 skop kajian, 1.7 kepentingan projek, 1.8 jangkaan dapatan, 1.9 rumusan dan akhir sekali adalah 1.10 sumber rujukan. Pendahuluan. Sejak kecil kita sudah diajar cara untuk menabung duit dan mengira duit. Menabung adalah satu perbuatan yang membolehkan kita menyimpan duit secara sedikit-sedikit untuk kegunaan di masa hadapan. Selain itu, kita juga sudah diajar untuk mengira duit dengan cara mengasingkan duit mengikut kategori terlebih dahulu. Duit shilling adalah mata wang yang berbentuk kepingan logam kecil. Contohnya di Malaysia kita mempunyai duit shilling berbagai kategori seperti 10 sen, 20 sen dan 50 sen. Duit shilling juga merupakan mata wang yang bernilai rendah dan digunakan untuk pembayaran. Penolong Kurata Galeri Numismatik Muhammad Fakhrul Jamulus berkata, peranan duit shilling adalah sebagai penghubung masyarakat dengan masa lalu. Dengan mengumpul dan mempelajari duit shilling, individu dapat mempelajari mengenai perspektif global, sejarah serta mengekalkan tradisi mewariskan nilai dan menghargai seni. Selain itu, beliau berkata sejarah perkembangan mata wang Malaysia bermula sebelum negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 dan melalui pelbagai evolusi sehingga sekarang. Daripada Berita Harian 2023. Pada masa lalu, Bank Negara Malaysia mula mengeluarkan duit shilling siri pertama iaitu 10 sen, 20 sen dan 50 sen. Duit shilling RM1 dikeluarkan pada 1 Mei 1971. Rakyat Malaysia sering menyimpan dan mengumpul duit shilling di dalam satu bekas yang dipanggil tabung. Apabila mereka ingin mengira duit shilling, mereka perlu mengambil masa yang lama untuk mengasingkan duit shilling mengikut saiz yang berbeza-beza dahulu sebelum mereka mengiranya. Rakyat Malaysia yang sering mempunyai masalah lambat untuk mengasingkan duit shilling adalah pengurus kedai runcit, orang awam yang suka menabung dan sebagainya. Raja 1.1 menunjukkan contoh duit shilling yang diasingkan mengikut kategori. Latar belakang projek. Melalui kajian yang dijalankan, perniagaan yang dipilih ialah pasar mini Ain Mutiara. Pasar mini Ain Mutiara ialah perniagaan milikan tunggal yang dimiliki oleh Ain. Perniagaan ini telah beroperasi selama 25 tahun. Lokasinya adalah di kondominium Mutiara, Bandar Baru Perda, Pulau Pinang. Tambahan pula ia beroperasi pada setiap hari. Semasa sesi temu bual dengan pemilik perniagaan itu, didapati perniagaan ini mempunyai masalah dalam pengasingan duit shilling. Oleh itu, projek Bank Shilling yang direka ini adalah sangat berguna untuk memudahkan proses pengasingan duit shilling. Hal ini kerana ia mempunyai fungsi-fungsi seperti tetapan kelajuan yang boleh disesuaikan dan lubang pengasingan yang berfungsi untuk mengasingkan duit shilling dengan lebih mudah dan cepat. Projek inovatif ini bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang mudah dan cepat dalam pengasingan duit shilling. Objektif projek. Objektif projek adalah untuk mengasingkan wang shilling kepada 10 sen, 20 sen dan 50 sen. Kedua, untuk mempercepatkan proses pengiraan wang shilling. Dan yang ketiga, untuk memudahkan kedai-kedai ketika memberi baki kepada pelanggan. Berdasarkan laporan Organisation for Economic Cooperation and Development (OEC), 4 negara yang mempunyai kadar simpanan peribadi tertinggi ialah Luxembourg sebanyak 18.09%, Switzerland 17.47%,
Sweden 17.04% dan Jerman 10.47%. Menurut Prof. Madya Dr. Muhammad, pada tahun 2020, teknik duit shilling ialah satu teknik yang berkesan bagi mereka yang tidak gemar menggunakan duit shilling dalam urusan pembayaran. Alasan yang biasa diberikan ialah berat dan dompet mereka tidak mempunyai ruang untuk menyimpan duit shilling. Maka, duit shilling bertabur di merata tempat, baik di rumah ataupun di pejabat. Teknik ini membantu dalam mengumpul dan mengasingkan duit shilling mengikut nilai iaitu 10 sen, 20 sen dan juga 50 sen. Setiap kali berbelanja, lalu terdapat baki lebihan wang shilling, masukkan wang shilling tersebut ke dalam tabung. Menurut artikel oleh Nur Humaira Sajat pada tahun 2023, langkah menabung duit shilling 50 sen sejak 7 tahun lalu akhirnya membuahkan hasil bagi seorang lelaki Malaysia yang berjaya membeli sebuah iPhone menggunakan duit tabung tersebut. Video TikTok yang dimaknai oleh Encik Muhammad Hafiz Abdul Hamid yang berusia 30 tahun pada 1 September menarik perhatian warganet dan menunjukkan beliau di rumahnya bersama botol air 19 liter yang dipenuhi duit shilling. Persoalan projek. Pertama, adakah anda bersetuju dengan penciptaan tabung wang shilling automatik dalam kehidupan seharian dapat mengasingkan wang shilling 10 sen, 20 sen dan 50 sen? Kedua, adakah anda bersetuju penggunaan teknologi dalam tabung wang shilling automatik akan mempercepatkan proses pengiraan wang shilling? Yang ketiga, adakah anda bersetuju sekiranya kedai-kedai menggunakan tabung wang shilling automatik untuk memberi baki kepada pelanggan? Kajian. Skop kajian ini memfokuskan kepada faktor-faktor masalah yang dihadapi oleh pelanggan pasar mini Ain Mutiara yang terletak di Kondominium Mutiara, Bandar Baru Pedah, Pulau Pinang. Faktor pertama ialah mengenal pasti bank shilling ini dapat mengalahkan pelanggan untuk menyimpan wang secara berkala. Hal ini kerana pelanggan dapat mengawal perbelanjaan mereka dengan lebih baik. Ini membantu mereka untuk tidak terlalu melampaui had perbelanjaan mereka dan membantu dalam merancang kewangan mereka dengan lebih baik. Faktor seterusnya, mengenal pasti bank shilling dapat mudah mengasingkan wang shilling dengan tepat dan selamat. Pengasingan wang shilling dapat memudahkan pelanggan mengira jumlah wang shilling dengan lebih tepat. Mengasingkan wang shilling membantu mencegah kekeliruan semasa menabung. Apabila wang shilling disimpan secara berasingan, ia dapat dijaga dengan lebih baik dan kurang cenderung untuk hilang. Faktor terakhir adalah mengenal pasti bank shilling dapat membantu pelanggan menguruskan wang dengan senang. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan wang shilling tersusun dalam bank shilling adalah lebih mudah untuk mengira jumlah wang yang ada. Bank shilling boleh digunakan semula untuk menyimpan wang shilling secara berulang kerana ia adalah mesra alam dan membantu dalam pengurangan pembaziran. Efisiensi transaksi. Dengan kemampuan untuk secara langsung mengagihkan duit shilling kepada nilai mata wang yang dikehendaki, projek ini meningkatkan efisiensi transaksi dalam kehidupan harian, mempercepatkan proses pembelian dan pembayaran. Yang ketiga adalah kepastian nilai. Pengguna dapat memastikan bahawa nilai duit shilling mereka tidak terjejas oleh fluktuasi pasaran dengan cara mengagihkannya kepada mata wang yang lebih stabil dan diiktiraf. Yang keempat adalah kemudahan perbandingan nilai. Projek ini memudahkan individu untuk membandingkan nilai duit shilling mereka dengan nilai mata wang yang lebih dikenali, membolehkan mereka membuat keputusan kewangan yang lebih baik. Yang seterusnya adalah akses yang lebih luas. Dengan memudahkan penggunaan duit shilling dalam nilai mata wang yang lebih dikenali, projek ini membuka pintu kepada lebih banyak individu untuk menggunakan dan mengalami kebaikan ekonomi yang terkandung dalam ekosistem kita. Yang seterusnya adalah peningkatan penerimaan. Dengan menyediakan kemudahan untuk menguruskan duit shilling mengikut nilai, projek ini dapat meningkatkan penerimaan dan adaptasi duit shilling sebagai medium pembayaran yang sah.
Seterusnya, penyelarasan dengan ekonomi konvensional. Projek ini membantu menyelaraskan duit shilling dengan ekonomi konvensional dalam negara kita, membolehkan individu untuk menggunakan duit shilling dalam konteks ekonomi yang lebih luas. Kesimpulannya, projek bank shilling yang dibuat oleh Cardboard untuk mengagikan duit shilling mengikut nilai mempunyai kepentingan yang besar dalam memudahkan individu untuk menguruskan duit shilling mereka mengikut nilai mata wang yang lebih dikenali. Efisiensi transaksi. Dengan kemampuan untuk secara langsung mengagihkan duit shilling kepada nilai mata wang yang dikehendaki, projek ini meningkatkan efisiensi transaksi dalam kehidupan harian, mempercepatkan proses pembelian dan pembayaran. Yang ketiga adalah kepastian nilai. Jangkaan dapatan. Pada akhir projek ini, hasil dapatan yang dirancangkan ialah tabung wang shilling manual boleh digantikan dengan tabung wang shilling automatik yang lebih efisien dan mesra pengguna, dengan sasaran menjadikan proses pengasingan wang shilling akan menjadi lebih cepat. Rumusan. Projek bank shilling yang dibuat oleh Infraboard bertujuan untuk merangka satu solusi inovatif yang memungkinkan pengguna untuk dengan memudah menukar dan mengagihkan duit shilling mereka mengikut nilai mata wang yang dikehendaki. Melalui penggunaan aplikasi mudah alih yang intuitif dan selamat, platform ini membolehkan pengguna melaksanakan proses pengagihan nilai dengan cepat dan efisien, meminimalkan kesulitan dalam pengurusan kewangan harian. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemudahan akses dan penerimaan terhadap duit shilling sebagai medium pembayaran yang sah serta memastikan keselarasan operasi dengan peraturan industri yang relevan. Dengan menyelaraskan duit shilling dengan nilai mata wang yang lebih dikenali, projek ini membawa manfaat yang signifikan kepada pengguna dalam menavigasi dunia kewangan yang semakin kompleks. Sumber rujukan. Berikut adalah senarai sumber rujukan yang kumpulan kami menggunakan untuk projek ini.